Pemerintah Singapura lahirkan komitmen baru untuk bantu rakyat meningkatkan akses dan pastikan flat HDB terus dalam kemampuan semua. Berucap di Parlimen siang tadi, Menteri Pembangunan Negara Desmond Lee berkata, salah satu rancangan pemerintah adalah melancarkan lebih banyak flat dengan masa menunggu yang lebih singkat mulai tahun depan. We aim to reach pre-COVID levels by launching around 2,000 to 3,000 shorter waiting time flats per year by 2025, with waiting times of under 3 years. After that, over a period of time, we will recalibrate our building program so that shorter waiting time flats form a larger proportion of our supply of new flats than today. In this way, we reduce waiting times and better support the home ownership as well as marriage and parenthood aspirations of Singaporeans. Encik Lee menambah pemerintah akan terus menyimak semula cara memperuntukkan bekalan flat dengan lebih baik bagi memenuhi keperluan perumahan yang paling mendesak. Dia berkata berdasarkan maklum balas orang awam, terdapat persetujuan bahawa pembeli kali pertama perlu diutamakan, terutama mereka yang akan berkahwin dan sudah mempunyai anak-anak kecil. Undi pos bagi rakyat Singapura di luar negara dan aturan khas bagi memudahkan para penghuni rumah jagaan untuk mengundi. Ini adalah antara pindaan rang undang-undang pilihan raya Presiden dan Parlimen yang dibentangkan di Parlimen hari ini. Yang diperkenalkan sedang pilihan raya Presiden mesti diadakan selewat-lewatnya pada 13 September tahun ini. Antara usul pindaan rang undang-undang pilihan raya Presiden dan Parlimen adalah untuk menambah baik aturan mengundi. Ini akan memberi kemudahan kepada dua golongan pengundi. Pertama, rakyat Singapura di luar negara. Jika diluluskan, perubahan itu antaranya membolehkan golongan ini mengundi melalui pos. Ini mungkin akan dilakukan buat kali pertama dalam pilihan raya Presiden seterusnya. Sampul yang dikembalikan mesti bertanda pos sebelum hari mengundi. Ia mesti sampai kepada pegawai pilihan raya di Singapura dalam tempoh 10 hari selepas hari mengundi untuk diterima bagi kiraan. Kira-kira 200,000 rakyat Singapura berada di luar negara dan sekitar 5,000 mengundi dalam pilihan raya umum yang lalu. Kumpulan kedua ialah para penghuni di rumah-rumah jagaan. Tempat-tempat mengundi khas akan dibangunkan di dalam premis tersebut. Pasukan pengundian bergerak juga akan dikerahkan agar para penghuni boleh mengundi dari katil mereka. Sementara itu, undang-undang akan dikemaskini untuk memastikan pengiklanan pilihan raya menggalak pengundian secara bertanggungjawab dan berdasarkan maklumat tepat. Mereka yang memainkan peranan aktif dalam menerbitkan pengiklanan pilihan raya perlu memaparkan nama penuh mereka. Ini termasuk mereka yang bertanggungjawab meluluskan, mengarahkan dan membiayai pengiklanan tersebut. Sebagai usaha mengukuhkan proses pilihan raya pula, pusat-pusat mengundi mungkin dibangunkan di kawasan-kawasan undi bersebelahan. Ini bagi memudahkan pengundi yang tinggal dekat kawasan sempadan pilihan raya. Peraturan sedia ada hanya membenarkan pusat-pusat mengundi dibangunkan di dalam sempadan sesebuah kawasan undi. Isu kadar pengedaran akhbar-akhbar terbitan SPH Media Trust atau SMT yang telah ditokok tambah tidak menjejas rancangan pemerintah untuk menyalurkan dana. Menteri Perhubungan dan Penerangan Josephine Teo memberitahu Parlimen ini kerana peranan penting yang dimainkan SMT sebagai wadah berita untuk suara tempatan. Cik Teo menegaskan pembiayaan itu adalah berdasarkan angka pencapaian atau reach dan bacaan bukan edaran. Pemerintah telah memberikan komitmen dana $180 juta setahun bagi tempoh 5 tahun mulai 2022. Namun hingga kini belum ada dana yang disalurkan kepada SMT. Specifically, no public monies have been lost. There is no change to the decision to provide funding support to SMT. And there is no change to the amount of funding for SMT. Tambah Cik Teo, insiden terbaru itu membuktikan keperluan melakukan penyusunan semula serta menyediakan dana untuk SPH Media Trust. Ia juga perlu bagi meningkatkan kemampuannya serta menyokong wadah berita dalam bahasa vernakular. Ini bagi memastikan berita antarabangsa dapat dipaparkan dalam konteks tempatan. Beberapa langkah perlindungan turut akan diterapkan. Ini termasuk menggunakan pihak ketiga untuk menghitung jumlah bacaan bagi setiap wadah berita. MCI turut menimbangkan beberapa langkah tambahan bagi menjamin ketelusan. The achievement of the KPIs will determine
the amount of funding SMT receives. SMT would be required to provide progress updates to MCI on a half-yearly basis. Specifically, funding will only be disbursed if SMT provides satisfactory regular updates on where and how funding has been utilised and future business plans. Government will also review the funding quantum during the midterm and adjust KPIs and funding where necessary. Sementara itu, Parlimen diberitahu pihak berkuasa Singapura yang meneliti satu skandal rasuah membabitkan Keppel Offshore and Marine dibelenggu kekurangan maklumat berguna daripada rakan-rakan luar negara. Seorang saksi negara asing juga enggan memberikan keterangan. Pejabat Perdana Menteri PMO menyatakan Biro Siasatan Amalan Rasuah CPIB malah melakukan beberapa kunjungan ke Brazil untuk mencari maklumat. Menurut PMO lagi, ekoran kerumitan-kerumitan tersebut amaran keras dikeluarkan CPIB yang merupakan isyarat bahawa individu-individu terbabit tidak dilepaskan sama sekali. Namun, masih ada kekurangan bukti untuk melakukan dakwaan. When evidence resides outside Singapore, our agencies are dependent on international cooperation and foreign authorities to facilitate their investigations and secure the relevant evidence. This Parliament cannot legislate to empower CPIB to conduct investigations in foreign jurisdictions because that would run afoul of territorial sovereignty. Therefore, members need to be realistic about what we can and cannot do. Sekolah-sekolah dan Institut Pengajian Tinggi IHL kini boleh memanfaatkan aplikasi ChatGPT dan kaedah kecerdasan buatan AI generatif yang serupa untuk meningkatkan lagi pengalaman pembelajaran. Menteri Pendidikan Chan Chun Sing menambah terdapat perbincangan untuk meneroka penggunaannya dalam persekitaran pendidikan. Namun Encik Chan memberi amaran perlu ada langkah-langkah mencegah penyalahgunaan. Para pelajar akan dinilai tentang keupayaan menganalisa dan membuat pemerhatian di luar kandungan yang dihasilkan teknologi AI. Selain itu, terdapat juga strategi untuk mengukur kecekapan pelajar dan juga bagi mengesan penjiplakan. Encik Chan turut menekankan peri pentingnya para pelajar memahami proses pembelajaran bukan saja mendapatkan jawapan. GPT can be a useful tool for learning only when students have mastered basic concepts and thinking skills. In a more uncertain world, we must also teach our students to embrace and learn to work with tools in the new normal that have a range of outcomes beyond a deterministic outcome like a calculator. This would extend to AI tools that will increase in pervasiveness and may not provide only deterministic answers. Borang pengisytiharan kesihatan digital bagi mereka yang memasuki Singapura akan terus dikekalkan. Demikian menurut Menteri Kesihatan Wong Ee Kang di Parlimen. Dia berkata kad ketibaan SG itu perlu demi mencegah import masuk penyakit seperti Ebola, demam kuning dan MERS. Kad tersebut menurut Encik Ong mencatatkan maklumat seperti keadaan kesihatan pelawat dan sejarah terkini perjalanan mereka iaitu maklumat yang tiada dalam sistem pemerintah Singapura. Walaupun pengisytiharan kesihatan memang sentiasa diperlukan bagi pelawat asing ke Singapura, para penduduk tempatan turut disertakan sejak pandemik COVID-19. Ini kerana semua pengembara berisiko menjangkiti penyakit berjangkit bukan pelawat asing sahaja. Pengecualian hanya diberikan kepada penduduk Singapura dan pemegang pas jangka panjang yang memasuki Singapura menerusi sempadan darat dengan Malaysia. Ini kerana jumlah ramai orang yang melalui pemeriksaan darat tersebut.